Baik, kita tengok beberapa soalan pada malam ni. Ya. Ha. Habis ya? Saya nak tanya tu soalan boleh tak? Sebab apa solat belakang-belakang? Sebab apa solat seorang diri? Ya? Tak, sebab apa solat seorang diri di belakang? Tak, tidak dalam saf. Sebab apa? Tidak sah. Solat seorang diri di belakang saf tidak sah. Kenapa solat di belakang sah? Ha? Oh, COVID, okey. Okey. Baik, tak apa, kita jawab soalan dia tanya. Kita tanya dia tak jawab. Kita jawab dia tanya. Okey. Okey. COVID dia suruh satu meter tapi masih dalam saf, bukan di belakang saf. Kena dalam saf. Ya? Boleh, tapi kena dalam saf. Kena dalam saf. Tak ada dalam saf pula kan? Okey, tak apa, okey. COVID-19, okey. Okey. Allahu akbar tu? Baik, takbir tu ihram Allahu akbar. Bila ada Allahu akbar tidak sah. Soalan nombor 2. Ni Ahmad Nisbu. Soalan nombor 2. Oh, minyak habis. Baik, sama tadi juga Allahu akbar. Sama ni Allah. Tidak ada akbar, maka tidak sah. Syarat takbiratul ihram Allahu akbar. Gitu. Baik, soalan seterusnya. Dah lama SOP masjid dimaklumkan pada jemaah oleh AJK kawan-kawan. Ada jemaah yang terus tak datang masjid solat berjemaah, bosan dengan teguran. Berdosakah AJK kerana dia dah tak mai dah? Macam mana dengan dia pencerahan? Tadi saya sebut dah. Dia benar ni dibuat oleh pemerintah. Pemerintah tu siapa dia? Bahagian agama, menteri agama. Kita bahagian agama, kita ikut menteri agama. Maka masuk dalam ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul dan juga pemerintah, pihak-pihak yang berkuasa dalam kalangan kamu. Kena taat selama mana dia tidak bercanggah dengan agama. Bukan kata Malaysia satu dunia, satu dunia Islam lah, negara Islam semua fatwa benar yang sama. Boleh diharuskan untuk memutuskan rantaian penyakit. Baik, seterusnya. Perbincangan cerai di mahkamah syariah telah selesai. Pihak suami adakah kena bayar nafkah bulanan pada isteri semasa bicara? Semasa bercara, suami janji tak mau bayar nafkah, baru mahu cerai. Oh gitu pula dah. Dia janji tak nak bayar, kalau tak bayar nafkah baru tak cerai. Dia bila ceraikan isteri, dia ada tempoh iddah dia. Selama tempoh iddah, maka wajib atas suami bagi nafkah. Hak tak wajib satu je. Hak baca bismillah tadi tu lah. Hak tu bukan kata tak wajib, tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Tak boleh. Jadi nafkah lain tetap jalan.
Macamlah isteri dia sebelum dia lafaz cerai. Sebab masih dalam iddah, dia wajib terima nafkah. Dah tamat iddah, baru habis. Sekiranya kita sudah betulkan saf dengan meletakkan kaki di belakang garisan, tapi ada makmum lain tidak mengikut garisan, adakah kita juga dapat kurang pahala 27? Yang tak dapat, yang tidak sama, yang bagi tak sama, kita tak ada kena. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang manusia tidak akan menanggung beban kesalahan orang lain. Kita jaga kita, betul? Kita jaga kita. Nah, kalau dia buat tak sama, dia tak dapat pahala, kita dapat. Kalau kita tak dapat juga, kita duduk main masjid, tak ada guna. Emas 128 gram berapa yang kena zakat? Ada yang kata emas yang dipakai dengan tak pakai lain zakat, betul ke? Soalan kedua, kita masuk tender satu projek. Ada seorang pegawai tolong urus tender kita, dan hasilnya saya dapat projek itu. Malam berikutnya saya belanja dia makan kat restoran The Palace sebagai tanda terima kasih kerana tolong saya. Soalannya, belanja makan tu adakah dikira rasuah? Macam mana dikatakan rasuah itu? Baik, soalan pertama dia, emas 128 gram berapa yang kena zakat? Zakat dia 85 gram nisab dia. Dia mula 85 gram. Makna tak, kalau tak capai 85 tak wajib keluar zakat. Nah, ni 128 dah lebih dah. Bermakna dah lebih daripada nisab, memang kena keluar. Dia paling sikit 85 gram. Dia kena tunggu cukup haul satu pusingan bulan, 12 bulan. 12 bulan hijrah satu pusingan. Emas dia tidak kurang daripada 85 gram sewaktu pusingan itu berlaku. Setiap bulan yang berlalu tidak pernah kurang daripada 85 gram. Maka sentiasa maintain di atas 85. Cukup satu haul, maka dia keluarkanlah 128 tu kali dengan 2.5 apa dia? 2.5. Nah, kali 2.5. Tuan-tuan dah bersemat yang dirahmati sekalian. Jadi dia kena tengok nilai emas. Nilai emas ni dia bubuh bukan dia pakai hak masa dia bulan pertama tak. Dia bulan hak dia nak keluar tu berapa nilai? 1 gram lah berapa? 1 gram. Ni kaki emas semua ni. Lah apa? 118 ringgit. Lebih kurang lah. Lebih kurang tu lah. Jadi contoh kita 121 gram. 128 kali 120. Kemudian kita kali pula dengan 2.5, kita akan dapatlah berapa yang kita nak kena keluarkan. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, tender. Dia tender projek, tapi ada orang panggil kabel. Kabel bukan kabel kecil macam ni. Kabel besar. Nah, kabel besar kan tak ada ni. Kabel besar. Nah, bila kabel boleh baik, boleh ke kita pakai kabel ni? Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, kita nak dapatkan sesuatu, kita pakai kabel kalau kita tu cukup kelayakan. Tak apa. Contoh mereka nak pilih 5 daripada 10 contoh. Nah, dan kita tu berada dalam 5. Berada dalam 5 tu, tak apa, tak ada. Kita layak. Tapi kalau dia nak pilih 5 daripada 10, kita sebenarnya ada dalam 5 hak tak layak. Maka hak member kita ni dia kabel besar, dia ambil hak layak ni, dia tolak buang seorang, dia ambil kita tak layak, dia bubuh situ. Ni satu dosa besar. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, tak boleh. Tu nama dia rasuah jawatan. Tu rasuah dah. Rasuah ni bukan duit je, macam-macam. Rasuah seks pun dah. Tu rasuah seks. Apa ni? Apa-apa. Tu mereka duduk lepas-lepas isyak pergi kedai petani duduk makan tom yam. Rasuah seks tu. Dia pergi kedai tu sebab apa tak pergi kedai lain? Kedai lain buat kedai tu. Dia pergi sebab apa? Putih-putih hidung mancung.
Tu nama dia rasuah seks. Faham? Pak Cak duk pi kau lah. Kalau pi kerana sedap masak tak apa. Pi kerana hak duk jaga, hak duk masak ataupun hak duk layan tu, hak duk ambil order. Mai. Maka kedai tu hak menggunakan wanita hak comel-comel ni, nama dia rasuah seks. Dengan rasuah tu dia datang makan. Dia tak bagi duit, dia bagi pelayan comel loteng. Hak tadi rasuah jawatan nama dia. Rasuah belakang tu. Lepas tu dah dapat pergi belanja makan, hak tu rasuah. Rasuah semua. Beratlah. Lepas ni jumpa saya, bagi makan saya, kata tak rasuah, lagi rasuah. Nah, okey. Bila imam terbatal selepas baca Fatihah, adakah imam yang mengganti perlu baca Fatihah semula? Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Dia kaedah yang sebenarnya, imam terbatal selepas baca Fatihah. Waladdallin amin, elok nak baca surah tu batal lah. Nah, baik, bila batal ni kita nak ganti ya. Kita nak ganti. Jadi kita kena baca Fatihah semula ke baca surah. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kalau rakaat pertama, tapi yang ni orang tak pernah buat lah. Tapi dalam fiqhnya ada. Tapi Imam Masjid Nabawi, Masjid Madinah buat. Kalau dia terbatal sebelum dia rukuk rakaat pertama, dia pergi ambil wuduk datang mula jadi imam. Boleh itu. Sebab tu imam dia kena ada tempat ambil wuduk dia sendiri. Bilik dia tu kena tempat ambil wuduk. Kalau dia batal, dia pergi ambil wuduk dia situ. Dia nak keluar pergi sana. Sambung imam mula. Makmum tunggu. Imam Masjid Haram, Masjid Nabawi, dia batal lepas Fatihah. Lepas tu dia pergi ambil wuduk datang dia imam mula. Boleh buat sedikit ilmu fiqhnya. Tapi kita tak buat lah. Baik, bila dia keluar, maka yang di belakang dia nak ganti tu, maka baca Fatihah semula. Sebab imam yang baca Fatihah tadi tu sudah terbatal. Batal sekali dia. Nah, maka ganti baca Fatihah semula. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Selesai. Seterusnya, solat sunat Isya 4 rakaat selepas solat fardu dikatakan mempunyai fadilat yang hebat. Masalahnya, bolehkah saya kerjakan solat sunat ba'diyah Isya itu di rumah, iaitu selepas balik dari solat berjamaah di masjid atau di surau mohon pencerahan. Siapa kata kena buat di masjid? Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, solat sunat lebih afdal solat di rumah. Nah, sebelum datang masjid, solat siap-siap di rumah kalau sempat. Kalau rumah kita dekat-dekat masjid, macam subuh tu memang qomat dia agak lewat. Bila masuk tu subuh, solat siap-siap di rumah. Sunat subuh tu. Kemudian datang masjid, masuk masjid, belum qomat, solat sunat tahiyat. InsyaAllah kalau kita boleh buat di rumah, afdal kita balik buat di rumah, solat-solat sunat. Yang masjid ni fardu saja. Jadi dia tak perlu tanya sebenarnya. Tapi mungkin dia tak tahu, maka jawapannya memang afdal pun. Solat di rumah dia tidak ada riak apa-apa. Balik dalam bilik, kita seorang je solat. Tak ada siapa pun tahu. Di masjid orang tengok. Mungkin tiba rasa nak tunjuk kau orang. Maka lebih afdal. Solat fardu tak boleh semua wajib macam puasa. Puasa Ramadan semua puasa. Tak ada rasa riak. Puasa sunat Isnin. Pantai member ajak, jom pagi ni kita makan. Puasa. Sunat. Tak payah sebut puasa, aku makan dah. Tipu kan? Dah memang makan tadi sahur. Tipu benda. Tapi tak terasa tak seronok kita nak bagi orang tahu. Puasa. Jengkreng habis. Ilmu tak ada. Sebab tu orang tak ada ilmu ni buat amal macam tak ada apa, macam tak buat. Mana macam tu. Seterusnya, bila nak luruskan saf, sepatutnya orang yang betul
betul di belakang imam yang mulakan, kemudian jamaah yang di kanan dan kirinya ikut. Kalau makmum yang di belakang imam itu berdiri terkehadapan sedikit, boleh tak makmum lain berdiri ke belakang sikit supaya sama dengan lain belakang, menyebabkan saf keseluruhannya tidak sama. Memang kena, semua orang kena sama lah, semua orang kena bagi letak di lain belakang tu. Tak kiralah kamu tu di belakang imam ataupun tidak. Kita bukan ikut di belakang imam, kita ikut dia. Kita ikut betul line tu semua akan sama. Nah, siapa-siapa ke atas atau ke bawah, maka dia sudah membengkang dan membengkokkan saf. Dia sudah buat benda makruh. Apa beza makruh dengan haram? Minta pencerahan. Tingkatan berapa? Makruh ialah buat. Kalau kita buat tak berdosa. Benda makruh ni buat tak berdosa. Kalau kita tak buat dapat pahala. So nak buat ke tidak? Dapat pahala. Haram kalau kita buat, berdosa kalau kita tak buat, dapat pahala. Maka kita sekarang ni kita tidak zina, dapat pahala. Dapat. Lalu ni kita tak minum arak, dapat pahala. Kita lah tak minum arak, dapat pahala. Dapat. Banyak pahala. Yang kata benda haram kita tak buat dapat pahala kalau duduk depan kita. Duduk depan kita ni, perempuan buka semua dah, hampir lari, tak pahala. Duduk saja gini dapat pahala kau mana? Tak duduk depan. Arak ni tuan dah dalam gelas tak minum, oh tak pahala. Dah duduk sini tak minum sebab tak ada. Ada faham? Kena faham boleh. Adakah solat tidak sah jika selepas solat baru perasan ada darah di telekuk? Baik, cerita dia lepas bagi salam ni tak ada kaitan lah. Ada darah ke, ada najis ke, kita iktibar mungkin berlaku selepas solat. Nah, yang cerita dia cerita dalam solat. Lepas solat sudah tak perlu fikir banyak dah, kira tak ada farah ke sah. Okey, selesai. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sekadar itu dulu pada malam ini. Mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk kelemahan di kita sendiri, kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.